Hai, kembali lagi bersama saya di OK Channel. Kisah yang saya nak sampaikan kali ini adalah kejadian misteri di rumah panjang. Hai, namaku Z dan aku berasal daripada Kundasang. Aku merupakan student di sebuah IPTA di Sarawak. Aku ingin berkongsikan cerita di sini dan aku harap kamu orang suka. Akhir bulan Mei hari itu, kami diberi cuti selama 1 minggu setelah habisnya midterm. Karena cuti yang tidak berapa lama, aku cadangkan untuk duduk di kolej sahaja. Yalah bahkan kalau balik juga macam membazir sudah sebab tidak lama. Tambahan kos pula mahal. Aku baring di bilik sambil mendengar lagu. Sekali datang cat masuk dari kawanku si Nawi. "Woi Z, kau mau ikut aku balik kah?" Cat dari Nawi, lalu dia pun masuk ke dalam bilikku. Memandangkan blok dia dari blok aku hanya bersebelahan. Senang untuk kami berdua untuk bertemu. Melihatnya masuk, aku pun bertanya, "Balik pi mana?" tanyaku. "Pergi rumah panjangku," jawabnya. Mendengar jawapan itu, aku terus tertarik sebab tidak pernah lagi aku pergi mana-mana rumah panjang. Kan jadi aku pun terus bersetuju. Keesokan harinya, kami berdua pun bertolak dari kolej ke stesen bas. Perjalanan dari Kuching ke Sibu mengambil masa dalam 8 jam. Kami menggunakan bas malam, jadi sampai di Sibu dalam jam 5 ataupun 6 pagi begitu. Dari situ aku dan Nawi menggunakan ekspres untuk balik ke kafe. Dalam 3 jam berada dalam ekspres, kami pun sampai. Di Kapit sudah ada saudara Nawi yang menunggu kami. Namun untuk sampai ke rumah panjang Nawi, kami terpaksa naik semula speedboat untuk sampai. Setelah sampai, kami disambut mesra oleh keluarga Nawi. Aku melihat suasana di rumah panjang Nawi amatlah tenang dan penduduk di situ pun semuanya mesra. Menurut apa yang diceritakan oleh Bapak Nawi, rumah panjang mereka ini merupakan rumah panjang yang lama. Kalau ada diperbaharui pun hanya sedikit sahaja bahagian yang diperbaharui. Yang lain masih lama. Hal ini karena mereka ingin mengekalkan binaan rumah panjang dan juga tradisi mereka. Oleh itu, rumah panjang ini juga agak unik dan menarik. Malam pertama berada di rumah ini, tiada apa yang pelik berlaku. Suasana di rumah panjang agak dingin pada malam hari. Panjang rumah ini merupakan 58 pintu, di mana setiap rumah adalah bersambung. Namun kisah seram bermula pada hari kedua. Pada petang itu, sedang kami berdoa di Tanjuk. Maksud dia luar rumah. Tanjuk itu luar rumah. Seorang makcik menceritakan bahawa rumah di sebelah bilik Nawi keluarga lama sudah tidak dijenguk disebabkan semua ahli keluarga tersebut. Malam menjelang, dalam jam 9 api mula dipadamkan. Disebabkan rumah panjang ini menggunakan generator. Jadi Bapak Nawi pergi ke belakang rumah untuk memadamkan enjin generator ini. Rumah generator ini terletak di belakang rumah, di mana belakang rumah panjang ini merupakan hutan. Balik dari memadam enjin generator, bapaknya bercakap dengan ibu dan abang Nawi. Aku dan Nawi pun turut ada. Bapaknya mengatakan bahawa dia merasa seram bila melihat bilik di sebelah biliknya, iaitu bilik di sebelah rumah jirannya. Maksudnya rumah jirannya lah tu, yang lama sudah ditinggalkan. Bapaknya merasakan seolah ada orang di dalam.
Kami pun disuruh tidur. Aku dan Nawi masih tidak boleh tidur. Lebih-lebih lagi aku yang masih membiasakan dengan suasana yang baru. Dalam jam 2:30 pagi, kami dikejutkan dengan jeritan nenek Nawi yang tidur di sadau. Sadau tu tingkat atas rumah. Semua bergegas menjenguk. Nama utai merek dek nyerawah indai. Kenapa menjerit, Mak? Tanya Bapak Nawi. Nenek Nawi memberitahu bahwa dia merasa seolah ada orang yang menyentuhnya dari luar kelambu. Namun bila dia sedar, dia menyentuh tangan yang menyentuhnya. Apa yang membuatkan dia menjerit ialah apabila dia merasakan tangan tersebut berbulu dan orang tersebut amatlah berbau. Disebabkan terlalu takut, dia pun menjerit. Aku sudah merasakan bulu romaku merinding dan cepat-cepat aku mendekatkan diri dengan Nawi. Orang di sebelah bilik pun semua masuk ke bilik untuk melihat apa yang berlaku. Abang Nawi menghidupkan semula enjin generator. Bapaknya menceritakan bahawa mertuanya merasakan ada sesuatu yang menyentuhnya. Tengah mereka menceritakan perkara yang berlaku kepada beberapa orang kampung yang ada di bilik itu, Nawi lalu menjerit, "Apa? Tapak namanya. Ayah, tapak kaki nama ni. Ayah, tapak kaki apa ni?" Dia bertanya kepada bapaknya. Barulah mereka sedar akan bekas tapak kaki yang ada lumpur tu. Bekas kaki yang berbentuk seolah-olah macam tapak kaki manusia. Tetapi apa yang membuatkan aku ketakutan apabila hanya ada 4 telunjuk kaki. Lalu tapak tersebut tidak mempunyai tumit kaki. Tapak kaki tersebut menuju ke pintu belakang rumah. Pintu tersebut didapati masih berkunci. Persoalannya, macam mana dia masuk dan keluar melalui pintu tersebut? Tengah para lelaki kampung tersebut berbincang tentang hal ini di ruang tamu, kami sekali lagi dikejutkan dengan bunyi mangkuk kaca disusun di atas lantai. Kamu semua tahu kan bunyi mangkuk atau pinggan kaca apabila diletakkan di lantai yang bermozaik? Boleh bayangkanlah macam mana. Kami saling berpandangan. Telingaku sudah terasa panas sekali. Aku memang, kalau ada benda begini, aku akan merasakan telingaku sangat. Apa yang menakutkan aku, bunyi tersebut datang dari bilik sebelah yang tidak berpenghuni. Tuai rumah ataupun ketua kampung lalu mengarahkan beberapa orang untuk membuka tingkap bilik tersebut. Setelah dibuka, kami melihat pinggan dan mangkuk disusun satu-satu dari kabinet dapur sehinggalah pintu keluar bilik tersebut. Semua terdiam melihat kejadian ini. Aku hanya mampu berdoa dalam hati semoga tiada apa yang buruk berlaku. Bapak Nawi yang dari tadi diam melihat kejadian ini bersuara bahawa mereka patut membuat sesuatu. Mereka memutuskan untuk membuat sesuatu mengikut adat mereka, iaitu berdarah. Keesokan harinya, mereka pun bersiap untuk berdarah. Aku tak berapa tahu menerangkan maksud ini. Dalam jam 12 tengah hari, kami di bilik yang sedang menonton TV mendengar seolah bunyi seperti berteh jagung meletup apabila dibakar. Nawi menjerit sambil tangannya menunjuk ke arah bawah kerusi. Disitulah kami melihat bahawa keadaan mozaik tersebut terangkat seperti bentuk belakang kura-kura. Apa yang aneh lagi, kerisan mozaik tersebut tidak pecah. Melihat keadaan ini berlaku, tuai rumah terus menyarankan Bapak Nawi berdarah di atas mozaik tersebut lalu menabur ke rendai. Rendai merupakan biji padi yang digoreng, lalu keadaan pun reda. Setelah seminggu, rendai yang ditabur di atas mozaik terangkat tersebut tidaklah berkulat. Malam tersebut, tuai rumah bermimpi
bahwa kejadian yang berlaku disebabkan penjaga bilik yang menjaga bilik sebelah bilik keluarga Nawi adalah sangat marah. Disebabkan keluarga tersebut terlalu lama tidak pulang, benda tersebut pun lama tidak diatur atau diberi makan. Setelah diberitahu, salah seorang dari penduduk bercadang untuk turun ke pekan untuk mencari ahli keluarga ini berkaitan dengan hal yang terjadi. Kami pun balik ke pekan Kapit keesokan harinya, karena aku dan Nawi memerlukan line internet untuk membuat kerja yang diberikan. Inilah pengalaman aku semasa cuti PKP di rumah panjang Nawi. Memang pelik bagi kita yang tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Jadi aku harap semua suka dengan cerita ini. Memang seram bagi aku. Jadi selamat menonton dan mendengar. Terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan butang loceng untuk support channel saya. Saya minta maaf kalau saya ada kekurangan. Bye bye.